Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dan saya ucapkan tahniah kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang baru kerana dipilih untuk melanjutkan pelajaran ke tingkatan 1 di SMK Tanjung Adang sesi 2022-23. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, Puan Siti Baizura binti Syarif, penolong kanan hal ehwal murid SMK Tanjung Adang. Sebagaimana pelajar semua maklum bahawa sekolah SMK Tanjung Adang merupakan sekolah TS25 menekankan kemenjadian murid melalui sahsiah atau perilaku yang baik. Di sini saya ingin menekankan kepentingan niat, niat untuk kita pergi ke sekolah. Kerana bila niat dia baik, menghasilkan tindakan yang baik. Jadi apakah niat anak-anak untuk pergi ke sekolah? Tanamkan dalam hati, tanamkan dalam minda anak-anak bahawa saya pergi sekolah hanya untuk menuntut ilmu, jadi insan bermanfaat, berjaya dunia akhirat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja. Seterusnya, cikgu ingin kongsikan pandangan Imam Syafi'i juga bahawa ilmu itu cahaya. Sesiapa yang inginkan dunia, maka hendaklah dia menimba ilmu. Dan siapa yang inginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan sesiapa yang nak kedua-duanya, juga mesti ada ilmu. Jadi cikgu ingin menekankan di sini bahawa menuntut ilmu itu bukan sekadar kejayaan untuk peperiksaan, tetapi yang penting, yang paling utama mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja. Seterusnya, cikgu pun ingin menambah lagi hadis Nabi SAW riwayat Muslim yang menyatakan bahawa barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, maka Allah memudahkannya satu jalan ke syurga. Jadi ini sebagai motivasi anak-anak, bagaimana rasa payah perihnya, kita tetap juga bersemangat untuk menuntut ilmu. Seterusnya, bab disiplin. Ini merupakan perkara yang utama dalam kehidupan. Apa jua perkara perlu ada disiplin. Pernah tak anak-anak mendengar perkataan no discipline, no success? Jika kita tidak ada disiplin, susah untuk kita berjaya, susah untuk kita berubah dan susah untuk kita mengalami kemajuan. Baik, yang pertama, cikgu ingin mementingkan kekemasan diri. Bila pergi ke sekolah, pastikan anak-anak lihat daripada hujung rambut ke hujung kaki. Bermula dengan rambut yang kemas, pendek bagi lelaki, perempuan tudung yang sesuai, baju sekolah, kain, juga kasut yang rapi, kemas dan bersih. Okay? Jadi pastikan pelajar-pelajar pergi ke sekolah dengan keadaan yang kemas, bersih dan rapi. Seterusnya, buku catatan harian. Semasa pelajar pergi ke koperasi hari itu mendapatkan buku-buku tulis, ada disertakan buku catatan harian. Di situlah pelajar akan lihat segala peraturan-peraturan yang pelajar perlu lakukan ketika menuntut di SMK Tanjung Adang. Maknanya pelajar boleh lihat apa perkara yang boleh dilakukan, apa perkara yang perlu anda elakkan.
ada perkara do's ataupun dibuat, dan don'ts, jangan dilakukan. Seterusnya, adab menuntut ilmu. Cikgu ingin tekankan di sini bahawa adab sebelum ilmu. Maknanya pelajar mestilah menjaga adab untuk menimba ilmu, kerana kita mengundang keberkatan. Kerana ilmu ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu tidak boleh beri faham, tetapi Allah memberi kita faham. Jadi bila kita jaga adab, insya-Allah pertolongan Allah itu mudah kita dapati. Contoh, bila dalam kelas, bila cikgu mengajar, pelajar mesti beri tumpuan dan fokus. Apa dia fokus? Bermaksud, bila cikgu mengajar, mata melihat guru, mulut ditutup dan tangan mencatat apakah yang disampaikan oleh guru. Kecuali apabila guru bertanya soalan, anak-anak angkat tangan untuk menjawab soalan guru. Okay, 3K adalah jua unit dalam hal ehwal murid. Ya, pertama, pelajar mesti melihat keselamatan, kebersihan dan juga kesihatan. Dari segi keselamatan, pelajar perlu memastikan yang anda berada dalam keadaan selamat ketika datang sekolah, ketika berada di kawasan sekolah dan juga ketika pulang daripada sekolah. Pastikan anda berada dalam kawasan ataupun zon yang selamat. Ya, jika berada ataupun jika perasan sesuatu yang mencurigakan, sila beritahu pengawal ataupun pihak sekolah. Seterusnya, kebersihan. Pelajar juga perlu menjaga kebersihan diri sendiri, kebersihan kelas, ya, kawasan sekolah, terutama di kawasan-kawasan seperti surau, kantin, dewan, laluan koridor, ya, dan juga di dalam kelas itu sendiri pastikan keadaan yang bersih, kerana kebersihan itu lambang keimanan, ya, an-nazafatul minal iman. Seterusnya dari segi kesihatan. Jadi pelajar-pelajar pastikan diri pelajar sihat dan ceria selalu ketika datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Jika ada gejala ataupun setelah melakukan test kit pemeriksaan kendiri RTKG, pelajar dapati positif, tidak perlu datang ke sekolah, tetapi beritahu kepada guru kelas masing-masing. Pelajar juga mesti memakai pelitup muka, ya, ketika berada di sekolah dengan cara yang betul. Kemudian menjaga jarak dan sanitasi tangan. Itu antara yang pelajar perlu patuhi SOP yang telah ditetapkan. Masih lagi dalam aspek keselamatan, kebersihan, kesihatan, ya. Cikgu tekankan sekali lagi, pelajar wajib memakai pelitup muka. Kalau ada yang berganda tu lebih baik. Dan juga bacaan suhu, ya, ketika pelajar sampai di kawasan pagar sekolah, perlu mengambil suhu di situ untuk memeriksa keadaan kesihatan pelajar, ya, juga sanitasi tangan. Dan kita adakan juga pergerakan sehala. Dan pelajar juga perlu memastikan penjarakan fizikal, ya. Baik, seterusnya waktu rehat. Pelajar akan order makanan daripada kantin, ya, dalam grup kelas, dan kemudian kita akan beri 2 sahaja wakil pelajar mengambil makanan di kantin. Ya. Maknanya pelajar apabila setelah makan, bersihkan bekas, ya, cuci tangan dengan baik, ya, sanitasi tangan, dan kita letakkan setiap tingkat itu bekas basuh tangan supaya pelajar tidak perlu turun ke bawah, ya, untuk membasuh tangan. Seterusnya, apabila
pelajar pulang, ya, waktu akhir, pelajar perlu memastikan, ya, keadaan kelas dalam teratur, ya, kerusi, meja tersusun, ya, sampah-sampah tidak dibiarkan saja dalam bakul, terus dibuang ke dalam tong sampah yang besar, dan guru mata pelajaran waktu akhir akan membawa pelajar terus ke dewan untuk kita leraikan secara berperingkat. Okay, pelajar dalam unit HAM ada kaunselor, ya, yang boleh melakukan kaunseling secara individu dan juga kaunseling secara kelompok, ya. Bermaksud jika pelajar mempunyai sebarang bentuk permasalahan, ya, sebarang bentuk cabaran, ada gangguan emosi, ya, tekanan perasaan, jangan pendam. Pelajar jangan simpan sorang-sorang. Pelajar boleh berbicara kepada guru kelas masing-masing. Anggaplah guru-guru itu bapa dan ibu kamu seperti di rumah, ya, pengganti ibu bapa di rumah, ya. Seterusnya, guru tingkatan bolehlah rujuk pelajar tersebut kepada kaunselor, ya, untuk diberi bimbingan, ya, dan kaunselor juga perlu adakan perbincangan dengan HAM untuk tindakan selanjutnya dan sewajarnya. Baik, dalam unit HAM ada kebajikan di mana pelajar boleh menerima beasiswa, tetapi dengan keputusan yang baik dan juga ada pendapatan minimum, ya, daripada ibu bapa. Seterusnya kita ada juga KUAM ataupun kumpulan wang amanah pelajar miskin, ya, untuk pelajar yang layak, yang ada kriteria yang disenaraikan, ya. Seterusnya kita ada bantuan awal persekolahan, sama ada daripada KPM dan juga Johor. Seperti hari itu, pelajar tingkatan sebelum ini menerima yang layak, ya, ada kriteria gaji berapa ribu ke bawah, ya, minimum gaji, mereka menerima RM150, ya. Seterusnya kita ada badan kebajikan untuk pelajar-pelajar yang ada masalah kewangan, juga ada kecemasan, kita akan berikan, ya, dan juga pelajar-pelajar yang mengalami kematian ataupun kehilangan ibu bapa, ya, tempat gantungan. Okey, kita juga ada bantuan daripada agensi swasta dan kerajaan yang memberikan segala bentuk bantuan seperti peralatan sekolah, kewangan, ya, dan juga sumbangan hari raya, ya, untuk pelajar-pelajar yang layak. Di sini cikgu ingin kongsikan budaya yang perlu kita amalkan di SMK Tanjung Adang. Pertama, budaya mencatat. Bila pelajar mendapat buku catatan harian, perlu catat semua maklumat yang pelajar dapat. Contohnya, jika ada maklumat yang diberikan oleh guru ketika perhimpunan, dalam program bicara ayah bunda, catat apakah perkara-perkara yang disampaikan oleh guru. Tidak perlu panjang, hanya bentuk nota ringkas. Jadi kita catat tu kita tak lupa. Kita ikat ilmu itu dengan catatan. Seterusnya, budaya membaca. Ya, kita mahu melahirkan pelajar yang suka membaca. Bila ada waktu terluang, pelajar tidak buang masa. Tidak ada borak kosong, ya. Sentiasa membaca dalam kelas atau di mana sahaja. Seterusnya, kita perlu budaya tenang di SMK Tanjung Adang. Bermaksud, semua warga Sementa berada dalam situasi yang tenang, nyaman, aman, makmur. Ya, tiada suasana hiruk pikuk, tiada dengar suara jeritan. Ya, pelajar-pelajar tidak merayau sesuka hati. Duduk dalam kelas, siapkan kerja anda. Jika tak ada kerja, baca buku.
ya. Dan juga pelajar tidak dibenarkan bersidai di luar-luar kelas tu, di tepi-tepi koridor, ya, membuang masa, melepak-lepak di luar koridor. Itu bukan budaya pelajar SMK Tanjung Adang. Seterusnya, budaya beri salam, ya. Kita menekankan perkataan salam, ya. Salam ini salah satu daripada nama Allah, daripada 99 nama Allah ada perkataan ya salam, bermaksud sejahtera. Ya, berilah salam, ya. Salah satu juga sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beri salam kepada guru, kepada pelawat, pekerja keselamatan, pengawal keselamatan, rakan taulan, tak kira sesiapa. Yang orang yang paling baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memberi salam pada orang yang tidak dikenali. Ya. Maknanya budaya salam perlu disebarluaskan di sekolah. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah aku ingin tunjukkan pada kamu perkara yang boleh menyebabkan kamu saling sayang menyayangi, ya. Apa dia? Tanya sahabat. Nabi Muhammad mengatakan, sebarkanlah salam, ya. Contohnya dalam kelas, bila guru masuk, pelajar-pelajar ucapkan salam kepada guru, ya. Ketua tingkatan pastikan budayakan perkara ini dalam kelas, ya. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and very good morning teacher. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and good morning teacher. Jadi pelajar-pelajar ucapkan salam bangun, ya, ketika melihat ada pelawat, ya, yang menjengah ke kelas, ada pengetua, guru-guru yang menjengah ke kelas, pastikan kamu bangun, ya, dengan ucap salam seperti yang saya tunjukkan tadi. Sebelum menutup bicara, cikgu ingin sentuh sikit berkenaan buku catatan harian pelajar. Pelajar perlu bawa buku tersebut apabila datang ke sekolah dan boleh lihat apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dielakkan, apa yang perlu dihindari. Ini membentuk pelajar yang berdisiplin, ya. Contohnya, terdapat beberapa kesalahan seperti kesalahan ringan, kesalahan sederhana, kesalahan berat. Ya, ada kategori kesalahan, ya. Antara kesalahan-kesalahan tersebut ialah seperti pelajar menyimpan rambut panjang, suatu kesalahan, ya. Pelajar menyimpan kuku yang panjang juga satu kesalahan, ya. Pelajar membawa benda-benda tajam di sekolah juga satu kesalahan, ya. Terdapat juga perkara yang perlu kita elakkan seperti buli, ya, pergaduhan, gangsterisme ataupun vandalisme, ya, merosakkan barang-barang sekolah. Itu semua tidak patut dilakukan dan bukan budaya pelajar-pelajar SMK Tanjung Adang, ya. Seterusnya, perempuan-perempuan ataupun murid perempuan tidak dibenarkan, ya, memakai alat solek, memakai barangan kemas, ya, tudung yang pendek, ya. Maknanya perlu sesuaikan dengan keadaan, memakai tudung yang sesuai, ya. Lelaki tidak memakai seluar bawah yang ketat, ya. Jadi itu sahaja sebelum cikgu teruskan. Cikgu ingin berkongsi, ya, ayat Al-Quran surah Al-Mujadalah yang mengatakan bahawa, ya, Allah menaikkan darjat untuk orang-orang yang beriman dan berilmu, ya. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk cintakan ilmu, ya. Begitu juga Imam Syafi'i mengatakan, ya, jika kamu tidak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung periknya kebodohan. Ya. Ini juga kata-kata motivasi yang boleh kita fikir-fikirkan. Jadi, cikgu berharap, ya,
Cikgu berharap agar pelajar suka datang ke sekolah, suka menuntut ilmu, tidak ponteng kelas, ya, datang awal ke sekolah sebelum 7:20, ya, tidak lewat datang ke sekolah, dan sama-sama kita mengorak langkah ke arah kecemerlangan dunia akhirat, ya. Pelajar-pelajar, ya, kita nak lahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, ya. Dan saya harap kita jadikanlah sekolah ini sebagai ladang pahala yang dapat memudahkan kita jalan ke syurga. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.